situ. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat baginda lah kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam yang kita pegang hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya, sehingga dekat akhirat nanti kita beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya hormati pengurusi bersenjata kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslim muslimat, para jemaah surah An-Nur yang dihormati Allah SWT sekalian. Menyambung pengajian kita dalam kitab Sakaratul Maut, bersediakah anda menghadapinya? Kita masih lagi membincangkan pada tajuk menjelang Sakaratul Maut tiba, pada muka surat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Washaya al-Ulama Indal Maut terdapat satu riwayat bahawa menjelang kematian Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, adakah orang yang sanggup melawan pertarungan dahsyat ini? Adakah ada orang yang mampu mengalahkan kematian ini? Adakah ada orang yang berkuasa menghadapi huru-hara ini? Itu kematian Abu Darda, yang menunjukkan bahawa tiada siapa yang mampu bertarung dengan situasi yang dahsyat, itulah kematian. Oleh demikian, Allah Ta'ala sentiasa mengingatkan kita kepada kematian di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu yawman tarja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan pada Allah, kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa-apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Surah Al-Baqarah ayat 281. Satu ayat yang mana Allah Ta'ala ingatkan kita tentang kematian. Sentiasalah pelihara diri kita, jaga diri kita ni daripada azab yang mana pada hari itu kamu semua dikembalikan pada Allah, hari kiamat ataupun hari kematian kita, kembali pada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna. Kita buat baik maka akan dapatlah yang baik, buat jahat maka dapatlah keburukan. Sikit pun tidak akan terlepas, dan sikit pun tidak akan teraniaya. Ini disebut bahawa ketika mana kita dihisap ke akhirat nanti, waktu kita ditunjukkan tentang segala kebaikan kita, segala keburukan kita ditunjukkan, dan setelah diadili oleh Allah Ta'ala di hadapan mahkamah Allah Ta'ala, waktu itulah orang yang beriman dia rasa puas hati atas keadilan Allah. Orang yang kufur, orang yang berdosa, orang yang fasad dan sebagainya pun rasa keadilan Allah. Sikit pun dia tak rasa macam Allah zalim kat dia. Ketika mana dikatakan bahawa engkau terlalu banyak kesalahan, banyak dosa kau, maka tempat kau di neraka sekian-sekian. Walaupun dia rasa sedih, kecewa, namun dia rasa keadilan Allah kat situ. Nak menunjukkan bahawa Allah tidak akan sikit pun menganiaya hamba-Nya. Memang yang layak masuk neraka tu kerana dosanya. Dan dia pun kata, ya Allah, memang aku mengaku kesalahanku. Begitulah yang berlaku dalam hisab Allah Ta'ala. Dan Allah berfirman lagi, hatta iza jaa ahadakumul mautu tuwaffathu rusuluna wa hum la yufarritun summa ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajipannya. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka sebenarnya. Ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu adalah kepunyaannya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Surah Al-An'am ayat 61 hingga 62. Bila datang waktu kematian kita, bukan hanya satu malaikat saja yang ambil nyawa kita, yang kita tahu malaikat maut, malaikat Israel kita katakan. Bukan dia seorang dia buat kerja. Dalam ayat ini Allah sebut malaikat-malaikat kami yang akan mewafatkan kamu.
dan dia tidak akan lalai kewajipannya. Kenapa Allah sebut malaikat-malaikat? Nak mengatakan bahawa bukan malaikat Israel atau malaikat maut seorang saja yang buat kerja nak cabut nyawa, tapi dibantu oleh banyak lagi malaikat. Dan riwayat menyebut 70 malaikat yang lain datang membantu malaikat maut semata-mata nak cabut nyawa hambanya. Kenapa ramai sangat? Kerana ketika itu manusia yang nak dicabut nyawa ini, dia mempunyai satu kekuatan yang luar biasa, tindak balas yang luar biasa. Seandainya malaikat maut seorang saja yang cabut nyawa orang tu, nescaya orang yang sakit tadi dia boleh bangun lari daripada situ kerana kesakitan yang sangat dahsyat. Sebab itulah tujuan malaikat-malaikat lain yang datang membantu itu ialah untuk memegang setiap inci ruas anggota badan anak Adam tu. Ketika dia nak mati, dia pegang sehinggalah dia tak dapat nak lari ke mana-mana, dipegang oleh malaikat. Begitulah keadaannya ketika orang meninggal dunia, dan malaikat itu tidak melalaikan kewajipannya. Seorang pun tidak akan culas, tak akan cuit tulang, tak akan buang masa dan sebagainya. Kemudian kita dikembalikan pada Allah, dan ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu, yakni hari kiamat, hari akhirat nanti, milik Allah. Dia buat perhitungan sangat cepat. Kalau kita kat dunia ni, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, kalau kita ada kes mahkamah, naik mahkamah hari ni, belum selesai pun hari ni, mungkin dibawa ke minggu depan, bulan depan, ditangguh. Lambat betul keputusan mahkamah ni, kan? Sebab apa? Perhitungan manusia. Nak buat satu keputusan bukannya mudah. Nak kenakan saksi, nak kenakan bukti, nak kenakan pengakuan dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala, dia punya perhitungan sangat cepat, sangat pantas. Ketika itu juga keputusan terus dapat. Ke mana dia? Nak jatuh ke lembah neraka ataupun mendapat nikmat syurga. Itu yang dia akan perolehi, ya. Waktu itu manusia akan sedar bahawa, ya Allah, selama ni banyak silap aku, salah aku. Bila dia tengok ditotalkan seumpama poin, kan, berapa banyak dosa dia, pahala dia, tengok naik turun. Ketika itu dia nampak, ya Allah, banyaknya, kan, menyesal. Penyesalan waktu itu semua menyesal. Yang kafir, yang kufur, yang fasad, yang fasik, semua menyesal. Yang beriman juga menyesal. Kerana apa yang beriman menyesal juga? Kerana rasa, ya Allah, kenapalah aku buat sikit sangat amalan. Walaupun aku dapat masuk syurga, tapi syurga aku tingkat 2 je. Kenapa aku tak naik ke tingkat 15, ke tingkat atas lagi ke? Ada nak begitu. Penyesalan itu akan datang juga. Dan firman Allah Ta'ala lagi yang mafhumnya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa-apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah tahu kita ni. Bahkan apa yang kita lintas ke hati pun Allah tahu. Sebab itulah ayat yang biasa saya bacakan dalam majlis kita ni, wa yaf'alu ma yasha. Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Waktu bila? Ketika orang nak mati, dia boleh pesongkan hati kita yang dah sedia ada beriman ni kembali kufur ataupun menjadi kufur kepada Allah. Wa yudillullahu zalimin. Allah boleh sesatkan orang zalim. Waktu bila? Waktu kita nak mati nanti. Dia boleh sesatkan kita. Maknanya kata sesat tu ialah kufur pada Allah, keluar Islam. Kerana apa? Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki, kerana dia tahu isi hati kita. Dia tahu nawaitu kita. Dia tahu diri kita lebih dekat daripada kita kenal. Allah tahu apa-apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripadanya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher kita dekat ni, Allah lagi dekat daripada tu. Nak menunjukkan betapa tahunya Allah Ta'ala pada kita ni. Dekatnya Allah Ta'ala itu, kalau leher urat kat sini, Allah lebih dekat daripada tu. Iaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan, sedang yang lain duduk di sebelah kiri. Itulah malaikat Raqib dan Atid, yang sentiasa tidak pernah miss mencatat segala perilaku kita. Catat, kan. Dialah juru audit kita, mencatat siang dan malam. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada berdekatannya malaikat pengawas yang selalu hadir. Tak ada satu ucapan pun yang kita ucap, yang kita katakan, melainkan malaikat pengawas yang sentiasa perhatikan apa kita cakap, apa hati kita cakap,
apa perbuatan niat kita semua dicatat. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari perkara ini. Kata Allah Ta'ala lagi, ketika mati, waktu itu manusia menyesal. Itulah perkara yang dulu kita selalu lari. Tak nak fikir, tak nak kenang, tak nak ambil tahu langsung tentang kematian ni. Dan ditiup sangkakala datang hari kiamat, itulah hari ancaman. Hari kita dibangkitkan. Dan datanglah setiap orang, setiap kita ni ada malaikat pengiring dan ada malaikat penyaksi. Makna kata pengiring tu, dia mengiring kita, bawa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Betapa ramainya jumlah malaikat ni, lebih daripada jumlah manusia ni, mengiring kita. Sesungguhnya kamu ketika ini dalam keadaan lalai. Allah dah cerita dah dalam hal ni, ayat ini, ya, dalam surah Qaf ayat 16 hingga 22 Allah sebut dah. Nak mengatakan bahawa kita ni bukannya Allah tak bagi tahu, dah bagi tahu, tapi kita lalai, leko, alpo. Penyesalan tu akan timbul. Dan waktu itulah bila kita dah melihat perkara gaib, ketika itulah apa yang dikatakan selama ini adalah perkara yang benar dan aku telah melaluinya hari ini. Kematian itu satu benda yang akan menyingkap rupa sebenar dunia kita ni. Demi Allah, sungguh ramai umat manusia yang lalai dan mereka terbuai oleh kenikmatan duniawi. Akhirnya kematianlah yang akan menyedarkan mereka kelak. Maka kami singkapkan daripadamu tutup, iaitu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Surah Qaf ayat 22. Allah sambung lagi dalam ayat surah Qaf tadi, ketika orang tu meninggal dunia, kami singkapkan hijab yang menutup matanya. Waktu roh dah sampai gorah nak keluar ni, perkara pertama yang akan kita melihat, yang kita lihat dalam bentuk gaib, ialah wajah malaikat maut. Terlihat, terbuka hijab kita. Ini rupa dunia yang sebenarnya yang kau cari waktu tu. Inilah rupa malaikat maut. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Makna kata waktu itulah kita rasa macam dunia ni begini, akhirat begini, tajam sangat. Baru kita perhatikan apa yang berlaku hakikat di dunia ini. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad hasan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru min zikri hazibil lazat." Perbanyaklah daripada mengingati si pencabut seluruh kesenangan, iaitulah kematian. Dalam riwayat lain, "Fama zukira fi qalilin illa kasarah, wala zukira fi kasirin illa qalalah." Orang yang sentiasa ingat mati, maka harta yang sikit pun akan dianggap banyak. Sebaliknya, jika hartanya banyak, maka dia rasa masih sikit. Orang ingat mati ni, harta dia sikit, dia rasa cukup lah. Makna kata dia rasa banyak, cukup. Asalkan dia boleh hidup, dia boleh mencukupi keperluan dia, okey. Sebaliknya, jika hartanya banyak, bagi orang yang tak ingat mati, harta banyak pun dia rasa macam sikit. Alamak, duit bank makin kurang ni. Padahal masih lagi cukup keperluan hidup dia. Tapi kerana dia tak ingat mati, harta yang banyak pun rasa sikit. Sebab itulah kematian dinamakan si pencabut seluruh kesenangan, yang dapat memisahkan antara seseorang dengan apa yang dicintai, sama ada harta maupun anak tersayang, pangkat, jawatan, segala-galanya, dan mendatangkan malapetaka yang besar, sehingga dia dicampakkan ke dalam liang lahat yang gelap gelita. Tuan-tuan, pagi tadi saya berpeluang menyempurnakan satu jenazah insan yang cukup hebat. Iaitulah yang kita tahu Profesor Dr. Mahmud Zuhdi. Setelah saya kuliah subuh pagi tadi di Seri Kembangan, saya terus pergi ke Masjid Bulat, Masjid Tun Abdul Aziz kat PJ Putrajaya, bantu untuk menguruskan jenazah dia. Dia meninggal pukul 10 malam, malam semalam lah. Dan dimandikan pukul 9 pagi, lebih kurang dalam 11 jam lepas kematian dia. Kalau mengikutkan kebiasaannya, mayat akan mengeras. Tapi Masya Allah, mayat dia lembut, sangat lembut, seolah-olah baru meninggal dunia.
Dan baju yang dipakainya, baju t-shirt tu kita boleh buka tanpa perlu gunting pun. Saya boleh angkat tangan dia, bawa keluar begitu je. Makna kata cukup mudah. Ya, kita tahu bahawa dia seorang ilmuwan Islam. Banyak antara tokoh pendakwah yang banyak berjasa. Daripada dia lah banyak lahirnya cendekiawan-cendekiawan Islam. Mufti pun banyak lahir daripada dia. Makna kata dia ni orang yang hebat, ya, pengasas Majlis Dakwah Negara. Namun yang saya perhatikan, ibrah untuk saya juga pengajaran, dalam keadaan dia punya title yang tinggi, tokoh masyarakat, ya, dia mempunyai keluarga yang hebat, rumahnya pun hebat, dan tentulah kehidupannya itu semua hebat-hebat berlaku. Namun bila kematian datang kepada dirinya, yang di bawah hanyalah kain putih beserta dengan minyak wangi. Kemudian pula orang tinggalkan dia ke dalam rumah yang sempit dan gelap. Tinggal semua hartanya, tinggal titlenya, tinggal jawatannya, tinggal keluarganya. Itu orang yang hebat. Dan kita tahu mudah-mudahan dengan apa yang dibuat selama ini bermanfaat untuknya ke akhirat. Dengan ilmu yang disampaikan, dengan kerja-kerja dakwah yang dia buat, amalan-amalan dia, itulah bekalan yang dibawa. Sedangkan apa benda di dunia ini yang dia usahakan, dia mendapat sampai gelaran Datuk Paduka, dia mendapat title akademik Profesor Emeritus, makna kata tinggi title tu, semua ditinggalkan di belakang. Dan sebab itulah kita sebut meninggal dunia. Ya, meninggal dunia maksudnya kita yang tinggalkan dunia. Dunia tak pernah tinggalkan kita pun. Kita yang pergi meninggalkan dunia. Dunia yang kita usahakan ni semua kita tinggalkan. Lalu ketika itulah kita lihat yang hanya bekalan kita adalah amalan kita. Apa yang kita usahakan selama ini kat dunia ni. Kalau cukup, kalau dah ada tabung tu, maka insya-Allah mudahlah urusan kita kat sana. Kalau tak ada, apa yang kita nak bawa? Di dunia miskin, di dunia susah, ke akhirat pun susah, maka malang sungguh nasib orang demikian. Ya? Aku datang ke kubur lalu memanggil, kata penyair Arab. Manakah orang terhormat? Kata penyair ini, aku pergi kubur lalu aku pun memanggil. Mana dia orang yang hormat? Orang-orang yang terhormat, orang-orang yang hebat. Mana dia orang-orang yang terhina, orang-orang yang dipandang hina oleh masyarakat? Mereka semua telah mati dan tak ada kabar lagi. Semua mati. Demikian juga riwayat hidup mereka pun mati. Orang pun tak bercerita dah pasal dia. Wahai orang yang bertanyakan orang-orang pada masa silam, kita ni yang bertanya tentang kehidupan orang yang dah mati. Tidakkah kamu sudah mengambil iktibar masa lalu? Ada tak kita pengajaran masa yang lepas? Bunga-bunga desa bermunculan menghiasi kampung, namun satu persatu keindahan itu hilang untuk selamanya. Ramai orang yang hebat-hebat yang menghiasi kampung kita, yang membangunkan bandar kita, namun satu persatu keindahan itu hilang untuk selamanya. Lama-lama mereka pun pergi. Dunia ini tempat kita singgah kejap je, ya. Sebab tu Nabi kata, jadikanlah dunia ini sebagai tempat asing, dan kita adalah musafir. Kenapa Nabi kata demikian? Sebab hakikatnya orang asing ni, dia datang kat negara kita, luar. Contohnya orang asing datang negara kita, Indonesia ke Bangladesh ke, datang bekerja. Mereka datang bekerja, dan mereka tidak akan membeli hasil kat sini, tanah ke rumah ke, tak. Hasil yang dapat kat sini lah dibawa ke tempat asalnya, negara asal. Bangunkan rumah kat sana. Tu kerana mereka orang asing. Dunia ni, tempat di sini adalah tempat cari rezeki je, ya. Saya ada jiran, tuan-tuan. Jiran saya seorang Bangladesh, di sebelah kanan rumah saya, betul-betul sebelah rumah. Dia memang hari bekerja. Siang balik, keluar pagi, petang baru kerja. Kerja buruh lah. Potong rumput, bersihkan tanah kubur, tukang rumah orang, cat, apa saja kerja dia buat. Satu hari tu saya sembang dengan dia. Saya kata, sajalah tanya dia berapa gaji. Dia tak beritahu lah gaji dia, kan. Tapi saya congak lebih kurang gaji dia kurang 10,000 ada. Berdasarkan apa yang dia cerita tu lah. Dan dia tunjuk kat saya rumah dia yang dekat Bangladesh tu, Bangladesh tu. Masya Allah, lagi hebat daripada rumah kita, tuan-tuan. Ya Allah, macam tak percaya kan. Dia kat sini nampak kusut je dia kan, kat sana hebat dia, jadi orang kaya berair kata orang kan. Macam itulah keadaan dia kan. Jadi saya tengok dia, ya Allah, saya cuba fikir, dia datang kat sini sebagai orang asing, dan dia hidup sebagai, makna kata,
persinggahan dia, dan dia akan balik ke tempat asal dia. Demikianlah kita kat dunia ni tuan-tuan, sepatutnya kita kena berfikir seperti orang asing. Di dunia ini tempat persinggahan, tempat kita nak mencari hasil untuk kita bawa balik ke kampung akhirat, untuk kita bina rumah kita ke akhirat. Lalu cuba kita renungkan, adakah rumah kita ke akhirat tu dah siap ke belum? Dah lengkap ke belum perabot dia? Dah ada ke belum apa yang kita nak kat rumah tu? Kalau rasa macam belum, maka siapkanlah sebelum kita mati, sebelum kita pergi. Sebab masa kita ni anytime saja Allah boleh panggil balik kan? Sebagaimana warga asing datang ke sini, anytime saja immigration boleh halau dia balik. Permit tamat tempoh, balik kan. Begitulah kita, sampai cukup umur, balik. Kalau datang waktu tu kita tak bersedia, lalu apa kita nak bawa balik ke sana? Kembali muflis, rugilah kan. Muflis, rugi kat dunia, rugi kat akhirat. Allahu Akbar. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Bidayah An-Nihayah menyebutkan, pada satu hari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, salah seorang khalifah, melewati sebuah tanah kubur. Lalu dia berkata, wahai kematian, apa yang telah engkau lakukan terhadap orang-orang yang kami cintai di zaman dulu? Di manakah kekasih-kekasih kami itu? Di manakah kawan-kawan sepermainan kami, teman-teman cerita kami di masa dulu? Wahai kematian, apa yang telah kamu buat terhadap kekasih kami? Namun tak ada seorang pun yang memberi jawapan kepadanya. Dia bertanya kepada ku, wahai kematian, mana kawan-kawan kami? Dulu kami selalu bermain dengan dia, bercerita dengan dia. Mana dia pergi sekarang? Namun tiba-tiba Umar Abdul Aziz menangis dan berkata kepada orang-orang yang ikut bersamanya. Dia pun bercakaplah pada pengikut dia, tahukah kamu apakah jawapan yang sebenarnya? Mereka menjawab, kami tak tahu. Umar Abdul Aziz pun berkata, ketahuilah, kematian itu menjawab, aku telah memakan kedua-dua rahang dan kedua-dua biji mata mereka. Aku telah pisahkan kedua-dua telapak tangan dan pergelangan mereka. Aku telah putuskan kedua pergelangan dari siku mereka. Aku telah lepaskan kedua-dua lengan dari badan mereka. Itulah kematian yang menghancurkan badan kita. Sekejap saja. Yang sihat, yang cantik ini semua terlerai-berai. Tuan-tuan, ya, proses perebutan manusia ni, kalau di dalam kubur, dia mengambil masa dalam 2 hingga 4 minggu, habis lerai. Kalau di atas permukaan, atas tanah, kurang daripada 10 hari tinggal tulang. Begitu cepat, ya. Kalau saya pernah uruskan jenazah yang mana dia meninggal 10 hari tepi jalan, kemudian mayatnya tinggal tergorak je kan, ada daging sikit-sikit tinggal. Dapat cam tu mayat, keluarga dapat cam itu mayat keluarga dia kerana baju yang dipakainya, baju dia ada lagi. Maka nak katakan betapa cepatnya manusia yang kita nampak sihat, gagah, cantik ni terlerai begitu sahaja. Yang tinggal hanyalah tulang belulang yang berselerakan. Habislah kan, hancur kita. Seandainya ada orang yang boleh menyelamatkan diri dari kematian, siapa orang dia? Tentulah Nabi Muhammad SAW. Namun hakikatnya Nabi juga telah wafat. Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa'im mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrallaha syai'a wa sayajri lahu syakirin. Muhammad itu tak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu jadi berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang kembali ke belakang murtad, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat sikit pun pada Allah. Dan Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surah Ali Imran ayat 144. Satu ayat yang disebut, yang dibacakan sekali lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kerana waktu itu Sayyidina Umar tak percaya bahawa Nabi telah wafat. Dia tak percaya, dia tak bagi orang sentuh jasad Nabi.
Dia kata, siapa kata Nabi wafat? Nabi hanya tidur, Nabi hanya bertemu dengan Allah bagaimana Nabi Isa AS. Dia berkata macam tu. Maka bila Abu Bakar As-Siddiq datang, dia tengok jenazah Rasulullah, dia kata memang Rasulullah SAW dah wafat. Maka dia berjumpa Sayyidina Umar, dia baca ayat ini, barulah Sayyidina Umar mengerti, menerima hakikat bahawa Rasulullah SAW telah wafat. Sebagaimana orang lain juga seluruhnya wafat, baginda juga merasakan kematian, bergelut dengan sakaratul maut sebagaimana orang lain juga merasakannya. Nabi juga rasa sakit. Bahkan sakitnya Nabi ini adalah sakit yang paling lembut. Tapi lembutnya sakit itu sampai berpeluh-peluh, mencurah-curah wajah Rasulullah dengan peluh. Nabi siap pengsan berapa kali tuan-tuan, pengsan sakit. Ketika itu bila dia pengsan, wajahnya berpeluh, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, ketika Rasulullah sedar, peluh apa yang keluar daripada wajahmu ini sungguh luar biasa wanginya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang mukmin itu mati dengan wajahnya berpeluh. Masya Allah kan? Maka Nabi pun merasai kesakitannya. Wahai Jibril, kenapa wahai malaikat maut, tidak boleh ke perlahan lagi, tak boleh ke slow lagi, sakit sangat ni. Katanya, ya Rasulullah, ini yang paling lembut. Paling lembut. Tak ada orang yang dapat sebelum ini macam ini, dan tak akan ada orang yang dapat macam ini selepas ini. Ini yang paling lembut. Kata Nabi, kalau begitu tentu dahsyat azab ataupun kematian yang akan ditipukan pada umat-umatku. Cukuplah biar aku saja yang merasainya, jangan pada umatku. Begitu sayangnya Nabi pada umatnya, meskipun dalam keadaan dia sendiri menderita kesakitan. Masya Allah tuan-tuan ya. Tadi lepas habis selesai saya uruskan jenazah tadi, saya pergi ke The Curve dekat Damansara. Dia orang ada buat pameran artifak barang Rasulullah. Wallahu alam. Tapi dia kata artifak asli. Kecil je tempat dia tu. Saya ingat dia buat besar macam dekat Masjid Negeri Shah Alam dulu. Jadi di situ adalah ditunjuk pedang Muaz bin Jabal, ditunjuklah kiswah apa nama Kaabah semua tu. Dan yang barang Nabi yang ditunjuk tu hanyalah dalam bekas tu apa, janggut Rasulullah dalam 3 helai ketika itu kan. Kita tengok, Masya Allah kan, sejauh mana kebenarannya wallahu alam. Tapi kalau kita ambil itu sebagai ibrah, pengajaran kan, sebagai mendatangkan kecintaan kita Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kita nak mendewakan benda itu ya, sebab Nabi tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita melihat itu sebagai tanda cintanya kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi tengok tempat-tempat sejarah, tempat Nabi, kat mana Nabi pernah duduk, tempat Nabi pernah dibaling batu. Kita pergi ke Madinah, tengok tempat-tempat yang pernah Rasulullah singgah. Situ pun sebagai tanda kecintaan kita padanya kan. Ada satu tempat yang saya pergi ketika di Madinah, satu bukit, saya lupa nama dia. Sahabat saya kat situ, Ustaz Izzat, dia bawa saya, kata dia, tempat ni jarang Tauhid bawa, kata dia. Sebab tempat ni dah dipagar, kerajaan Saudi dah pagar. Tapi dalam pagar tu, dia tengok kat tepi tu ada satu lubang, kata dia. Ada orang koyak dah pagar tu kan. Saya kata, siapa yang buat ni? Kami lah Ustaz, kata dia. Wah, nakal juga kata. Dia kata, dia orang ni pagar je saja Ustaz, tapi tak ada siapa jaga. Tak apalah, kita masuk lah. Saya masuk, panjat sikit bukit, satu tempat yang mana dia gua kecil, dan di situ ada macam tempat batu yang dalam keadaan macam kita bersandar sedap. Dia kata ini tempat Rasulullah SAW pernah baring. Waktu itu peristiwa pengharaman arak. Ketika itu Rasulullah kecewa kerana arak telah diharamkan, tapi sahabat masih lagi ramai minum. Nabi kecewa. Nabi pun mengadu pada Allah Ta'ala. Nabi duduk berkhalwat kat gua tu, Nabi bersandar, batu tu jadi lembut, nampak lekuk dia. Dan kita berbaring, Allah selesanya kat situ kan. Kecil je gua dia kata. Kemudian sebelah gua tu atas sikit ada satu lubang kecil. Dia kata lubang tu macam dalam batu tu lubang. Dia kata ini keluar tempat keluar mata air. Ketika Rasulullah ada datang ke sini, air tu berdatang untuk Nabi ambil wuduk dan minum. Masya Allah kan. Waktu tu je ada kan. Lepas tu dah habis dah hari tu. Jadi kita pergi ke sana bukanlah maksudnya kita nak mendewakan, mengagungkan tempat tu, tapi kita nak ambil ibrah, nak datangkan kecintaan kita.
melihat kesan-kesan peninggalan Nabi ni. Sebab apa? Kita sekadar membaca, kita mungkin kurang menghayati. Tapi bila kita datang tengok, kita bukan sekadar menghayati, bahkan menginsafi betapa kuatnya Nabi mendatangkan agama pada kita ni, nak menyampaikan agama pada kita ni kan. Itu tujuan dia kan. Bila tengok barang-barang artifak Rasulullah SAW ni, kita tengok untuk tanda cinta kita. Ya Allah kan, Nabi ni memang dia tak tinggalkan ni pada kita, tapi kita ambil itu sebagai tanda rindunya kita. Tak dapat tengok jasad dia, tengok barang tu pun jadilah. Kata orang, kalau kita cintakan kekasih kita, tak tengok batang hidung, nampak bumbung pun jadi kan. Hilang rindu kita kan. Demikianlah kita cinta pada Nabi SAW. Masya Allah tuan. Jadi kematian juga menimpa Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat disebut bahawa Rasulullah SAW menjalani sakaratul maut. Baginda mengambil kain bajunya lalu menutup wajahnya. Punyalah sakit sampai Nabi ambil kain bajunya tutup wajahnya. Keringat bercucuran membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika itu baginda membacakan, Allahumma inni ala sakaratil maut, Allahumma hawwin ala sakaratil maut, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini ringankanlah sakaratul maut yang aku hadapi ini ya Allah. Ya Allah, pemudahkanlah aku menghadapi sakaratul maut ini ya Allah. La ilaha illallah, sesungguhnya setiap kematian pasti mengalami sakarat. Kemudian baginda bersabda, la'anallahu yahuda wa nasara takhazu qubur anbiya'ihim masajid. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani kerana mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mencuba ruqyah baginda Nabi SAW dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini salah satu kaedah. Ketika kita berhadapan dengan orang yang sedang sakit sakarat, antara surah yang boleh kita baca, surah Yasin, surah Ar-Ra'd dan juga surah Al-Falaq dan An-Nas. Itu antaranya. Dia cuba meruqyah. Ruqyah tu maknanya cuba nak memberi penawar kepada sakit Nabi itu. Maka Nabi pun berkata, wahai Aisyah, yang sangat aku harapkan ialah Al-Rafiqul A'la, yang tertinggi, yang terletak di atas, yang tertinggi, yang teratas. Ar-Rafiq Al-A'la adalah kehidupan abadi, nikmat yang abadi. Rasulullah SAW sudah bosan dengan dunia dan jenuh dengan pelbagai selok-beloknya. Oleh demikian baginda lebih inginkan kematian. Nabi memang nakkan kematian. Kalau ikutkan umur 63, boleh je Nabi nak ambil extend lagi kan? Nak ambil sampai bila? 93 ke 103 ke? Boleh. Dia Rasulullah. Jibril minta izin pada dia, wahai Rasulullah, nak ketika ni Allah bagi pilihan, sama ada engkau ingin diambil nyawa sekarang ataupun nak tangguh lagi. Apakah hak aku depan Allah Ta'ala? Maka Jibril pun kata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyediakan para malaikatnya menantimu daripada pintu dunia sampai pintu langit. Makna menyambut rohmu. Disediakan tempat-tempatmu sekian-sekian. Nabi dengar. Bagaimana pula hak umatku? Nabi tanya pula umat. Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang istimewa. Tak ada umat lain yang boleh masuk ke syurga melainkan umatmu yang pertama. Begitulah janjinya. Nabi pun rasa gembira seronok. Punya Nabi sayang pada kita ni tuan-tuan. Ya, maka ketika itulah Nabi pun kata, aku memilih Ar-Rafiqul A'la, yang tertinggi dan teratas. Maknanya Nabi bersedia untuk meninggal dunia ketika itu. Memang Nabi pilih begitu. Kerana Nabi dah jemu dengan dunia dan Nabi rindukan Allah Ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mati. Itulah kematian Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Ya, ada orang kata, kan Nabi itu sihat, kan Nabi itu orang yang paling jaga makanan, tapi kenapa dia wafat pada umur 63 tahun? Kalau orang yang sihat walafiat, kalau dia jaga makanan, tentulah dia tidak akan ada penyakit. Pada logiknya begitulah, ya. Tapi kita kena faham bahawa tentulah ajal itu tidak mengira sakit ataupun sihat. Tidak kira kalau kita ni hebat, badan kita kukuh, pun meninggal juga. Baru ni ada satu orang yang meninggal dunia, yang keluar berita tu kan, yang bawa motor Ducati tu, yang lawan arus. Dia nak ngelakkan orang lawan arus, dia pun terpelanting jatuh ke bawah dekat highway Suk.
Kan highway tu memang saya selalu lalu. Rumah saya kat Nilai, tempat office saya kat Melawati. Memang kita seronoklah jalan situ. Pasal highway tu tuan-tuan, kereta tak banyak lagi. Jadi bila kita jalan tu memang seronoklah layan. Kita jiwa rider kan. Pusing kan. Tapi kalau tiba-tiba nampak orang kat depan, kita pun terkejut kan. Jadi takdir Allah Ta'ala kan, Masya Allah. Bila dia jatuh, meninggal kat situ. Kemudian anak dia pun kata, arwah abah ni setiap waktu tengah hari dia akan balik rumah. Kenapa? Nak sembahyang Zuhur dekat surau tempat dia tu. Tu je dia kata. Dia memang nak balik, nak sembahyang Zuhur berjemaah kat surau dia tu. Jadi kematian dia tu kematian yang baik kan? Dalam perjalanan nak solat Zuhur, nak pergi berjemaah kan. Masya Allah. Walaupun cara mati dia tu agak menyedihkan, tapi matlamat dia nak pergi ke mana itulah yang merupakan tanda husnul khatimah, kematian yang baik kan. Jadi tengok dalam keadaan sihat, umurnya dalam 62 katanya, 62, sihat, boleh bawa motor laju-laju kan. Tapi takdir Allah Ta'ala, siapa sangka bahawa dalam keadaan sihat pun boleh pergi. Rasulullah pun bukannya kerana dia salah makan, bukan tak jaga makanan macam kita tuan-tuan. Macam saya sebat semua benda kan. Kata orang pantang nampak kan. Bukan kita pantang nampak kan. Tapi Nabi cukup teliti menjaga makanan. Makanan pun perlahan berhenti sebelum kenyang ke apa. Tapi kerana kita tahu bahawa Rasulullah telah diracun, meninggal dunia kerana diracun kan, oleh seorang Yahudi. Maka itu adalah asbab. Adapun bukanlah kerana racun itu Nabi mati, tidak. Tapi kerana memang Allah Ta'ala nak Rasulullah wafat ketika itu, dan Nabi memang pilih nak berjumpa dengan Allah ketika itu. Boleh je Nabi kata, ya Allah sembuhkan aku daripada penyakit ni, aku nak panjang lagi umur. Tapi Nabi lebih memilih kematian kerana cintanya pada Allah Ta'ala, melebihi cintanya pada dunia dan segala-galanya. Masya Allah tuan-tuan ya. Menjelang kematian Abu Bakar As-Siddiq, itu cerita tadi tentang Rasulullah SAW ya. Pada pertemuan akan datang, insya-Allah kita akan sembang pula, akan kupas pula tentang menjelang kematian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khulafa' Ar-Rasyidin yang pertama ya. Bagaimanakah kematiannya ya, kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Tuan-tuan, dalam masa yang ada beberapa ketika ni, ada persoalan boleh kita sampaikan insya-Allah. Saya pasal lepas isyak ni, saya dah beritahu pada imam kita ni, saya tak dapat nak jadi imam ke apa. Lepas isyak salam je saya tu cabut. Saya kata, sebab apa? Biasalah besok kan sekolah. Tiap-tiap malam ni lah budak-budak tu kata, ya tolong beli ni, tolong beli tu. Kau pagi tadi tak nak cakap, kita keluar sampai the curve tadi tak nak cakap, dah malam baru suruh cari barang-barang tu kan. Itulah masalah dia kan. Jadi itulah terpaksa bergegas kan. Takut kedai tutup kan, payah pula kan. Jadi tuan-tuan, kalau ada soalan boleh kita sama-sama insya-Allah kupas malam ni. Jika tak ada, kesimpulan yang boleh kita ambil ialah kematian ini satu benda yang sangat-sangat rahsia. Allah sembunyikan dalam kematian itu beberapa perkara. Pertama, Allah sembunyikan hari kematian kita, tarikh kematian. Ada orang tahu expired date dia bila? Tak ada. Bila expired date dia? Tak ada. Roti pound yang kita beli tu kita tahu dah expired date bila. Lepas 3 hari expired, tak boleh makan dah, berkulat kan. Satu-satunya sijil yang kita takkan pegang ialah sijil mati kita. Ada orang dapat sijil mati? Tak ada tuan-tuan. Dalam lampiran itu, lampiran nak kerja, ada pula sijil lahir, ada pula sijil mati. Tu larilah tuan-tuan kan. Tak boleh pegang. Maka Allah sembunyikan tarikh kematian kita supaya kita sentiasa bersedia. Kedua, Allah sembunyikan cara kita mati. Tak tahu, entah sakit ke, entah tiba-tiba meninggal sakit jantung ke, entah kena bunuh ke, entah aksiden ke. Allah sembunyikan cara mati kita kan, supaya kita bersedia. Dan yang ketiga, Allah sembunyikan di mana kubur kita. Maknanya kata kita tak tahu. Kita plan besok kalau mati nanti nak ke bumi kat Seremban je lah kan. Rupanya kita meninggal waktu kita bercuti dekat Turki kan, contoh kan. Meninggal kat sana. Lepas tu pula nak bawa balik mayat ke Seremban. Teringat pula Ustaz Rafi pernah cerita perut kena godok dengan mayat kan. Tak nak lah kan, biarlah tanam kat situ. Rupanya kubur kita kat Turki kan. Kan jauh tu. Tapi itulah caranya ya. Dan kematian ini Allah Ta'ala sembunyikan tempatnya tu. Kalaulah seseorang itu sampai waktu ajalnya, maka katakan dari situ dia mati, apa cara sekalipun dia tetap akan pergi situ juga.
walaupun dalam keadaan yang mustahil, dia akan pergi situ juga. Kan, sebagaimana pernah berlaku di zaman Nabi Sulaiman AS. Ya, pernah satu orang lelaki, dia dalam majlis Nabi Sulaiman AS, kumpul lah. Masa tu Nabi Sulaiman kan dengan jin-jin semua ada semua. Lelaki tu pelik tengok seorang lelaki tu, pandang dia. Dia pelik sebab ada orang lelaki tu pandang dia, usah semacam ni kan. Dia pun tak selesa. Dia kata Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, wahai sultan rajaku, tu siapa tu yang pandang aku ni, takut aku. Nabi Sulaiman pandang, oh, malaikat maut, kata dia. Bayangkan malaikat maut pandang dia, lagi seram kawan tu. Wahai Nabi Allah, aku takut sangatlah, kenapa dia pandang aku ni, tolonglah terbangkan aku jauh dari sini. Nabi Sulaiman kan boleh perintahkan awan ke langit semua, tolong terbangkan aku jauh daripada sini, aku tak nak duduk sini. Kau nak pergi mana? Pergilah mana-mana pun. Lalu Nabi Sulaiman pun memerintahkan awan, terbangkan dia pergi ke India, jauh sana. Kemudian dah pergi jauh, Nabi Sulaiman pun panggil malaikat maut. Wahai malaikat maut, kenapa kau pandang lelaki tadi tu? Apa masalah kau dengan dia? Apa jawab dia? Aku heran, kenapa Allah cakap orang ni mati pada hari ni. Okey, cabutlah nyawa dia. Tapi masalahnya bukan kat sini, dia mati kat India. Baru tadi aku terbangkan dia ke India. Makna kata itulah ketetapan Allah Ta'ala. Walaupun nampak mustahil, tapi bila Allah takdirkan begitu, itulah tempat dia akan pergi kan. Maka betul lah kata dia, wahai malaikat maut, dia dah kat India dah, pergilah sana kan. Mana pun penghujung dunia kamu lari, bila datang kematian, tetap tak akan dapat larikan diri. Itulah kematian, tuan-tuannya. Jadi sekali itu dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan memberi ibrah pada kita, dapat kita sampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf sebarang kekurangan, ketelanjuran kata-kata dan masih ambil. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.